A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung tadabbur surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Part yang kedua. Semalam dah sebut pada part yang pertama. Yang ini adalah sambungan daripada ayat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, saya tidak meneruskan pada tafsiran ayat kerana telah dihuraikan pada video sebelum ini. Boleh rujuk video sebelum ini. Dan perkara yang kedua untuk kita sama-sama tadabbur berdasarkan ayat pertama hingga ayat yang kelima ini. Kalaulah pada video sebelum ini saya telah terangkan bahawa di antara perkara yang kita boleh tadabbur pada ayat pertama hingga ayat 5 surah Al-Alaq ini ialah berkaitan tentang budaya membaca ataupun budaya menuntut ilmu. Manakala kali ini kalaulah kita cuba untuk merenungi akan satu persatu ayat ini, khusus pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi apa yang kita boleh tadabbur, ini adalah renungan ataupun refleksi ayat yang boleh saya kongsikan kepada semua, iaitu apabila manusia itu kenal Allah, pasti dia kenal dirinya siapa. Yang pertama, mari kita lihat dahulu bagaimana hakikat penciptaan manusia. Ketahuilah pada ayat Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini adalah ayat pertama yang mengetuk akal dan hati manusia agar berfikir bagaimana pada waktu itu ayat ini turun. Dia punya backgroundnya, latar belakangnya ialah tempat kawasannya adalah di Mekah. Orang-orang yang berada di sana kebanyakannya adalah menyembah berhala, iaitu ajaran mereka yang disebut sebagai Arab Jahiliyah, yang mempercayai akan Tuhan yang disembah, umpama berhala, bintang dan berbagai lagi kepercayaan. Dan bila mana ayat ini dibacakan kepada Nabi SAW, termasuk salah satu ayat daripada wahyu pertama ayat 1 hingga 5, Allah Ta'ala berfirman, Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia daripada alaq. Apakah itu alaq? Di sini satu perkara yang agak menarik untuk kita sama-sama belajar. Sebab itu kita baca Quran, Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Jadi ada satu keperluan untuk kita mempelajari bahasa, yakni bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Daripada bahasa Arab, kalau kita melihat kepada terjemahan alaq ataupun alaqah, kalimah masdarnya alaqah, iaitu bermaksud segumpal darah. Jadi untuk kita sama-sama renung, tadabbur, ambil manfaat daripada ayat ni, kita pun pasti tertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub ini ataupun menggunakan kalimah ini. Sudah pasti inilah kalimah pertama
yang menyebutkan berkaitan tentang penciptaan manusia. Tidak ada lagi ada ayat sebelum ini. Jadi bermaksud bagaimana Allah Ta'ala nak kita fikir, kenapa Allah gunakan kalimah alaq. Sebenarnya dari mana asal usul manusia dan siapakah yang sebenarnya yang mencipta manusia. Di sini pada ayat ini ada dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik perhatian kita. Yang pertama ialah penciptaan manusia. Maksudnya manusia tu dicipta, mungkin dari segi logikalnya kita faham bahawa manusia ataupun bayi tu lahir sebabnya minta maaf sebut persetubuhan di antara lelaki dan wanita, akhirnya jadilah bayi kan. Bahasa mudahnya logik, tak perlu diajar, manusia akan mengerti perkara itu. Bahkan haiwan pun mengerti perkara tersebut. Tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah min 'alaq, di situ seperti ada sesuatu yang perlu untuk difikirkan. Kenapa Allah mengatakan kalimah 'alaq tersebut? Jadi ayat ini jugalah yang membuatkan mereka yang benar-benar menggunakan akal memeluk Islam dan mengakui kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa paksaan. Maksudnya dengan ayat ini ada orang memeluk agama Islam disebabkan apa? Mana mungkin zaman yang tiada teknologi sains yang canggih seperti mana hari ini, iaitu pada zaman kehidupannya Nabi SAW 1400 tahun yang dulu ni, Nabi SAW boleh membicarakan tentang embrio. Ni bahasa sekarang dipanggil embrio. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Profesor Keith Moore, dia mengatakan bahawa pada proses yang disebutkan, yang ni adalah perkongsian daripada Dr. Daniel ya. Dia mengambil pendapat menurut Profesor Keith Moore, alaqah ini disebutkan juga diumpamakan sebagai leech, iaitu lintah kan. Ini adalah kajian kan, kajian saintifik yang mana sememangnya bila dah ada ilmu berkaitan tentang biologi dan seumpamanya, bahawa memang proses yang berlaku, yang ini boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, bagaimana proses kejadian manusia tu daripada air mani, nutfah kepada alaqah kepada mudghah tu. Rupa-rupanya dengan asbab ayat ini min alaq di situ, memang alaq ini dia menyebut iaitu sesuatu gumpalan yang tergantung. Maksudnya benda itu kalaulah ditafsirkan, dia berbentuk seperti lintah. Subhanallah. Bahkan ada gambar rajah yang menunjukkan bahawa bagaimana dia punya bentuk alaqah itu bila dibuat perbandingan dengan lintah, rupanya lebih kurang sama. Subhanallah. Jadi di sini nak menunjukkan pada hari ini, bila mana ada zaman teknologi yang canggih ini, mereka yang menggunakan akal yang sihat ini, mereka mengakuinya. Mereka mengakui akan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasul. Bahkan dikuatkan lagi hujah yang bagaimana seorang yang buta huruf boleh mengetahui perkara ini. Subhanallah. Apatah lagi kita hari ini yang dah memang sedia beriman, bertambah lagi keyakinan kita terhadap agama Islam. Alhamdulillah. Oleh itu, menjadi satu keperluan bagi kita untuk menggunakan akal kurniaan Allah sebaik mungkin. Sebab itu, perkara pertama yang disebutkan dalam surah ini adalah perintah membaca, yakni belajar. Kemudian daripada pembacaan dan pembelajaran barulah manusia itu memahami. Perkara yang pertama yang perlu kita faham, bila setelah kita baca, dapat pelajaran, dengan kita belajar itu, apa yang mula-mula kita kena faham ialah diri kita ni sendiri, iaitu manusia itu sendiri. Sejauh mana sekarang ini kita mengenali dan memahami diri kita sebagai seorang manusia. Dalam surah At-Tin ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yakni sebaik-baik penciptaan. Maka perkara ini kalau kita cuba buat perbandingan, of course sudah tentu kita lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan hari ini walaupun gunung itu sebesar itu, gunung yang besar, manusia boleh guna akalnya untuk melalui gunung, buat jalan di tepi lereng gunung sebagai contoh, ataupun tebuk gunung tersebut jadikan terowong. Nak kata bahawa Allah telah muliakan manusia itu melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Sebagai contoh dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, maksudnya manusia keseluruhannya. Kami angkut mereka di daratan, di lautan. Maksudnya manusia ni guna akal. Dia boleh buat perahu, boleh buat kapal, boleh buat kapal selam dan macam-macam kenderaan yang membolehkan mereka berjalan ataupun berada di lautan. Apatah lagi di daratan, boleh buat kereta, boleh buat motor dan seumpamanya. Subhanallah. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Sudah tentu penciptaan akal itu membuatkan darjat manusia ini lebih mulia berbanding binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah. Jadi itu perkara yang pertama. Patutnya kita dah sedar siapa kita. Perkara ini bukanlah satu kita panggil kemuliaan itu untuk dibangga, tidak. Tetapi kemuliaan itu merupakan satu tanggungjawab. Sebenarnya, apakah tujuan Allah jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi? Inilah dia yang saya sebut, kemuliaan itu merupakan satu tanggungjawab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi, yakni Nabi Adam AS. Mereka berkata, yakni para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya apa tujuan ya Allah jadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ni? Baik, sekurang-kurangnya ada dua tujuan utama. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kedua surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Apa dia tujuannya? Menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi di sini tidak lain tidak bukan bahawa tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, kan? Menguji di sini untuk apa? Bila Allah Subhanahu wa taala menguji akan manusia itu dengan perintah apa? Perintah supaya melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Begitu juga pada ayat kedua surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan juga taat. Baik, itu yang pertama. Manakala yang kedua, iaitu supaya kita menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Ali Imran, inna fi khalaqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Pada ayat ini menyebutkan iaitu bahawa dengan akal yang Allah berikan kepada kita hari ni, bila kita tengok ciptaan-ciptaan Allah, langit, lautan, daratan dan apa saja yang ada, menyebabkan kita bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita. Itu yang sepatutnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan siapakah mereka yang mampu untuk berfikir sedemikian, yang semakin bertambah keimanannya, iaitu disebut sebagai ulil albab. Siapakah mereka golongan ulul albab ni? Sehingga kan dalam Al-Quran disebut sebanyak 16 kali, kan? Kalimah ulul albab disebut sebanyak 16 kali, menunjukkan betapa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin yang kita ini manusia menggunakan akal fikiran untuk kita berfikir, agar kita menggunakan akal supaya sampai tahap kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Begitulah yang disebutkan dalam surah At-Talaq ayat ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, jelas ditunjukkan kepada kita tujuan Allah jadikan manusia di atas muka bumi ini, di antara lainnya bukan setakat sahaja beribadah kepada Allah, bahkan memang Allah jadikan kita ni untuk diuji. Kalau kita melihat pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan mereka itu adalah untuk menyembah aku, kan? Dan lain daripada itu, bahawa dengan Allah jadikan kita di atas muka bumi ini dengan segala nikmat-nikmat kurniaannya, untuk sama-sama kita menggunakan akal agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur di atas pemberian kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kenapa manusia ini suka membinasakan dirinya, suka melakukan kerosakan, seperti mana kemuskilan yang telah disebutkan oleh malaikat pada ayat pada penciptaan khalifah di atas muka bumi, bahawa kalau kita rujuk pada surah Ar-Rum ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, Zahar fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerosakan, maksudnya telah berlaku kerosakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Maksudnya manusia yang melakukan perkara tersebut, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Subhanallah. Kalau kita cuba menilai ataupun menghayati pada ayat ini, persoalan yang ditimbulkan ialah kenapa manusia ini suka membinasakan diri, melakukan kerosakan. Ya, kalau kita melihat pada ayat ini, sememangnya itulah di antara perkara yang Allah hendak jadikan manusia di atas muka bumi. Allah berikan kepada mereka akal supaya mereka memilih mana yang elok, mana yang buruk. Tetapi malangnya, ada sebahagian di kalangan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kenapa tidak saja hanya Allah ciptakan malaikat untuk menjadi makhluknya? Sudah tentu, kalaulah hanya menciptakan malaikat, apa gunanya Allah menciptakan adanya syurga dan neraka? Sebab malaikat itu adalah makhluk yang sentiasa taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Jadi ada hikmahnya, dan segala-galanya itu hanyalah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sudah tentu bila mana manusia melakukan kerosakan, jadi Allah berikan balasan akibat.
Allah timpakan bala, berlakunya tsunami, berlakunya gempa bumi, berlakunya taufan, berlaku tanah runtuh. Dengan peringatan itu supaya mereka kembali kepada Allah, insaf, bertaubat, dan sesungguhnya Allah menyukai akan hamba-hambanya yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita melihat dalam surah Al-Ankabut ayat 40 menyebutkan perkara yang sama. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka setiap mereka itu kami binasakan dengan sebab dosanya, maksudnya dengan asbab mereka sendiri. Iaitu ada antara mereka yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara menggempakan bumi, dan juga ada yang kami timbuskan di dalam bumi, dan ada pula kami tenggelamkan di dalam laut. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiayai ataupun menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menganiayai diri mereka sendiri. Muslimin muslimat dirahmati Allah, perkara-perkara ini dengan jelasnya kita boleh baca dalam Al-Quran. Banyak kisah Allah telah binasakan umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Adalah disebabkan tangan-tangan mereka sendiri, disebabkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka di sini bagaimana terkandungnya dalam Al-Quran ayat-ayat yang membawa berita gembira dan juga ayat-ayat yang membawa ancaman. Segala-galanya itu adalah untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bila kita baca Al-Quran, makin bertambah keimanan kita, makin bertambah kegurungan kita, makin memperbanyakkan aktiviti ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, masih banyak manusia yang melakukan kerosakan dan kebinasaan di atas muka bumi. Dalam keadaan itu, Allah tetap mengurnikan pemberiannya kepada manusia. Betapa pemurahnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Demikianlah sebagaimana yang kita pernah tadabbur pada ayat pertama surah Al-Fatihah, iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah datangkan sifatnya dengan dua sifat rahmah. Satunya Ar-Rahman, satunya Ar-Rahim. Ar-Rahman maksudnya pemurah, dan Ar-Rahim maksudnya penyayang ataupun pengasih. Maka di sana sayangnya Allah, kasihnya Allah, murahnya Allah kepada kita, Allah bagi kepada semua. Cuma hanya itu Allah bagi di dunia, tetapi di akhirat hanyalah tempat balasan. Bagi mereka yang beriman, Allah balas dengan syurga, dan bagi mereka yang kufur, Allah balas dengan neraka. Wa na'udzubillah min zalim. Demikian yang disebutkan dalam surah Sad, kasihnya Allah. Surah Sad ayat ke-66, Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yakni mengampuni dosa-dosa hambanya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, marilah sama kita bermuhasabah diri kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, dialah lagi maha terpuji. Dan juga dalam surah Az-Zariyat ayat 57 dan 58, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita manusia
yang memerlukan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita sedarkan diri kita di saat kita lalai dan alpa ini, peringatkan diri bahawasanya yang kehidupan kita ini bukan hanya di sini. Yang kehidupan kita ini akan kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja-saja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sudah tentu kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam bissawab.